Adolf Hitler ialah seorang diktator yang sangat kejam, membunuh dengan zalimnya bukan sahaja Yahudi, tetapi juga sesiapa sahaja yang menentangnya. Cara pembunuhan juga begitu sistematik, bagaikan kilang perusahaan yang teratur. Kekejaman itu tidak dapat diterima oleh sesiapa pun. Di Jerman, sehingga hari ini, kekejaman itu dikutuk oleh rakyat negaranya. Namun, di samping kekejaman yang disandarkan kepada Adolf Hitler, persoalan yang patut ditanya, mengapakah kempen Adolf Hitler bahawa Yahudi adalah bangsa yang bahaya telah merosak dan mengancam Jerman mendapat sambutan ketika itu? Ketika Hitler baru cuba muncul dalam politik Jerman pada tahun 1919, walaupun beliau seorang pemidato yang baik, beliau belum terkenal dan hanya beberapa orang sahaja yang hadir mendengar ucapannya. Namun selepas itu, apabila beliau membangkitkan dalam ucapan-ucapannya isu antisemitik atau anti-Yahudi, rakyat Jerman mula membajiri ucapannya dan menyokong gerakannya membenci Yahudi. Apabila Hitler dipenjarakan pada tahun 1923 selama 9 bulan, beliau menulis bukunya yang terkenal, Mein Kampf. Sejak awal penulisan buku tersebut, Hitler menegaskan bahawa penderitaan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Jerman yang ketika itu adalah berpunca dari kejahatan Yahudi. Perasaan kebencian terhadap Yahudi dihidupkan dalam buku tersebut. Sebenarnya, Hitler bukanlah orang yang memulakan kepercayaan bahawa Yahudi adalah bangsa perosak. Pada 1542, pemimpin agung Protestan Jerman, Martin Luther, telah menulis tentang pembohongan dan kemerbahayaan Yahudi dalam bukunya Against the Jews and Their Lies. Pada kurun ke-14, Sepanyol dan Portugal memaksa masyarakat Yahudi hidup secara terpisah dari bukan Yahudi. Pada 1516, di Venice, Itali, pihak gereja Katolik memerintah agar dibina tembok mengelilingi penempatan Yahudi yang dinamakan dengan ghetto. Bangsa Yahudi tidak dibenarkan keluar pada waktu malam sehingga menjelang fajar. Masyarakat awam Kristian ketika itu percaya bahawa Yahudi adalah bangsa yang jahat dan beramal dengan ilmu hitam. Pembinaan ghetto kemudiannya telah berkembang ke seluruh Eropah, maka Yahudi Eropah dikepung di sebalik tembok ghetto atau pekan-pekan khas hanya untuk mereka. Mengapakah masyarakat Eropah ketika itu bersepakat mempercayai Yahudi adalah kaum yang jahat? Yahudi memang dalam sejarahnya telah merosakkan kehidupan manusia sehingga menjadi ketakutan kepada masyarakat Eropah. Tindakan kejam atau rakus Adolf Hitler, sekalipun kejam dan tidak dapat diterima, namun ia secara tidak langsung mengurangkan jumlah kemerbahayaan Yahudi kepada masyarakat Eropah khususnya dan dunia amnya. Kesangsian pihak-pihak gereja Kristian telah lama berakar umbi, sehinggalah Yahudi kembali menipu Eropah pada hari ini. Lalu, undang-undang antisemitik dikuatkuasakan di Eropah, maka bangsa Yahudi mendapat kekebalannya di sini, terutama di Jerman. Jika lihat dalam sejarah Islam, di samping menyedari tentang tabiat Yahudi, namun Islam tidak pernah menghukum mereka hanya kerana mereka Yahudi, tetapi menghukum berdasarkan tindakan mereka. Nabi Muhammad SAW pernah mengizinkan mereka
terus menetap di Khaybar yang subur. Namun, mereka khianat, merancang dengan pihak musuh untuk menjatuhkan kerajaan Nabi, maka mereka pun diusir. Pada zaman Khalifah Umar ibn Al-Khattab, beliau telah memberikan kepada Yahudi penempatan dan keamanan di Alia, Palestin. Kebebasan beragama dan hidup diberikan dengan jelas serta termaktub dalam pengisytiharan Khalifah Agung tersebut. Namun, seperti biasa, Yahudi terus khianat. Sejarah pengkhianatan Yahudi bukan bermula sejak kemunculan pemikiran Zionisme, tetapi sejak lama dahulu, sejak kisah mereka dengan para nabi yang mengalami berbagai tragedi disebabkan karenah mereka. Pun begitu, Islam tidaklah pula menghukum secara borong dengan menyatakan setiap individu Yahudi itu jahat. Bahkan dalam sirah Nabi, isteri baginda Safiyah binti Huyai merupakan anak ketua kabilah Yahudi Bani Quraizah. Ada sahabat yang mulia bernama Abdul Allah bin Salam. Beliau seorang Yahudi, bahkan tokoh agamawan besar Yahudi. Beliau menganut Islam dan amat dihormati. Islam amat adil dalam menilai. Tidak ditanggung dosa orang lain atas bahu orang lain. Maka walaupun secara umumnya rekod Yahudi memanglah buruk, namun ini tidak menafikan kemungkinan adanya mereka yang baik di kalangan Yahudi. Tetapi rekod Yahudi secara umum memanglah buruk. Kita bukan anti kaum tertentu atau antisemitik secara membabi buta seperti Hitler atau masyarakat Eropah dahulu. Namun, jika kita melihat Yahudi Israel hari ini mengkhianati perjanjian atau bersikap jahat, itu bukanlah perkara yang baru dan pelik untuk mereka kerjakan. Mungkin kepercayaan Hitler itu ada benarnya.